Elang terbang jauh, mengibar sayap, meneroka dunia yang luas, meneroka cabaran, menyahut seruan, membawa jalan hidup di perantauan, untuk keluarga, untuk negara, untuk kita semua. Inilah kehidupan anak Sarawak yang menumpahkan keringat dan menyumbang bakti, membawa nama Pertiwi di bumi semenanjung. From Sarawak, with love. Isu masyarakat yang terpengaruh dengan budaya apa yang dikatakan sebagai Anglophile ini bukan masalah masyarakat di Sarawak ataupun di Malaysia. Ia merupakan satu fenomena antarabangsa yang perlu kita lihat, yang merupakan kesan daripada penjajahan. Dia kan pengulas politik kan. Jadi orang rasa dia serius, tapi dia sangat kelakar orangnya. Doktor ni dia periang. Suami saya ni merupakan seorang yang sangat simple ya. Saya Awang Azman Awang Pawi. Sekarang ini keterlibatan saya dunia akademik saya kira sudah lebih 20 lebih tahun. Lebih dikenali di dalam dunia menganalisis politik di Malaysia, Awang Azman menjadi kebanggaan rakyat Sarawak kerana penglibatannya menyuarakan pandangan mengenai sosiopolitik di Malaysia dapat diterima baik oleh orang ramai. Kalau kita lihat dalam konteks negara-negara membangun, ada satu istilah yang diperkenalkan iaitu captive mind ataupun minda tertawan. Masyarakat yang dijajah kepada masyarakat yang pernah menjajah mereka. Jadi perkara ini menyebabkan pelbagai isu. Contoh kalau dulu masyarakat kurang yakin bahawa negara terjajah itu boleh bangun. Malah pernah diungkapkan bagi golongan yang terpengaruh dengan pemikiran Anglophile ini. Seolah-olah masyarakat pribumi ini tidak mampu untuk maju. Malah dikatakan untuk membuat sebutir jarum pun tak mampu. Jadi kita lihat sekarang ni kita mampu membuat kereta kita sendiri, kita mampu program angkasawan negara kita dan semuanya mampu. Namun perkara ini perlu lihat dalam konteks yang lebih luas. Maknanya kita menerima pengaruh daripada luar akibat daripada modernisme ataupun globalisasi, tetapi pada masa yang sama kita perlu lebih berhati-hati untuk menerima perubahan tersebut. Misalnya, kita menerima bahasa Inggeris itu sebagai bahasa antarabangsa. Tapi pada masa sama, bahasa kebangsaan kita perlu kita perkasarkan sesuai dengan perlembagaan negara. Awang Azman mengembara ke seluruh Nusantara menimba ilmu, melakukan kajian mendalam tentang sosio-budaya masyarakat Melayu, merentasi Nusantara. Ada persamaan minat kami ya, terutama sekali dalam aspek budaya. Kami pernah bersama-sama ke Universiti Leiden ya, membuat penyidikan selama 9 bulan. Kami telah membuat beberapa kajian yang berhubung dengan manuskrip Melayu. Manuskrip yang kami ambil daripada Universiti Leiden, kami telah membuat kajian ya, manuskrip tentang cerita rakyat yang dibawa oleh penjajah barat
pada abad ke-19 dan manuskrip itu tidak pun diketahui oleh generasi baru pada hari ini, maka kami merasa bertanggungjawab ya untuk memperkenalkan manuskrip itu kepada generasi baru tetapi dengan konsep yang baru. Jadi kami telah membuat kajian ya, mendapat pandangan balik daripada masyarakat bandar dan luar bandar yang terdiri daripada orang dewasa dan juga kanak-kanak. Hasilnya, buku itu telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2020 ya. Selain daripada itu, kami juga ada membuat kertas kerja bersama, contohnya yang berhubung dengan psikologi orang dewasa, psikologi kanak-kanak, bagaimana masyarakat Melayu zaman dahulu ya merawat akal budi melalui syair-syair yang ditulis yang dicatat tu pada abad yang ke-19 dan kewujudannya lebih lama lagi. Kajian tentang masyarakat ini, masyarakat Nusantara ini merupakan satu disiplin ilmu dalam ilmu pengajian Melayu. Kita melihat Melayu itu sebagai satu rumpun Polinesia, Austronesia. Jadi terdapat ciri-ciri persamaan dalam kalangan masyarakat di Nusantara ini. Kalau dalam konteks Sarawak misalnya, kita ada kaitan dengan bahasa dekat Filipina, bahasa Tagalog misalnya, ada kaitan. Misalnya bahasa Tagalog, pusak, asuk, pusak dan asuk juga ada dalam bahasa Melayu Sarawak. Pusak itu maksudnya kucing. Asuk itu maksudnya ialah anjing. Ini perkataan dasar dalam konteks bahasa Melayu. Saya kira ini antara bahasa yang saya kira dimiliki oleh satu rumpun yang besar, yang banyak persamaannya. Dan kita tahu masyarakat Melayu Nusantara dulu tidak ada sempadan, tidak ada pasport. Boleh saja mereka daripada Kalimantan pergi ke Seratok, Kalimantan pergi ke Sepauh, Kalimantan pergi ke Santubong. Tapi konsep sempadan itu diperkenalkan ketika kolonial, pemisahan kuasa di antara Inggeris dan Belanda. Memiliki pengalaman hampir 21 tahun menjadi pensyarah dalam jurusan sosio-budaya, masyarakat Melayu. Juga pernah berkhidmat di UNIMA selama 16 tahun. Dan kini menabur bakti dan mencipta nama di Universiti Malaya. Saya pernah buat kajian tentang budaya benda Sarawak, material culture. Selain daripada tentang puak kumbu untuk masyarakat Iban, kita kenalkan juga tentang makanan Sarawak, kek lapis. Kek lapis Sarawak ialah sesuatu yang asli dalam konteks Malaysia. Tapi apabila kita membuat kajian tersebut bahawa kek lapis tidak sepenuhnya asli daripada Sarawak. Ia sebenarnya berasal daripada Batavia, daripada Jakarta ketika zaman kolonial Belanda. Dan tersebar melalui perdagangan, melalui migrasi daripada Jakarta berkembang ke Kalimantan, kemudian dikembangkan sampai ke Kuching, Sarawak. Sebab itu kalau kita pergi ke Indonesia, kita akan temui berbagai variasi kek lapis. Kek lapis Bantan, kek lapis Banten, kek lapis Surabaya dan pelbagai jenis kek lapis. Tapi yang paling sedap ialah kek lapis Sarawak. Memberi sepenuh jiwa menyampaikan ilmu kepada generasi kini. Awang Azman merupakan pensyarah dalam jurusan sosio-budaya, politik dan kepimpinan Melayu di Universiti Malaya.
saya Timbalan Pengarah Bahagian Ijazah Tinggi, makanya pagi-paginya saya biasanya memfokus kepada apa-apa dokumen yang perlu diteliti ataupun ditandatangan. Selepas itu pukul 10 ataupun pukul 9 biasanya ada kuliah. So ada kuliah online atau kalau dulu kuliah biasa. Awang Azman banyak menghasilkan artikel-artikel berkaitan budaya Melayu untuk rujukan generasi akan datang. Saya juga banyak terlibat dengan jawatankuasa di peringkat nasional. Saya dilantik sebagai ahli lembaga editorial untuk jurnal Parlimen Malaysia. Selain itu, saya juga terlibat dalam jurnal untuk jurnal Melayu sedunia. Saya juga ketua editor di sana. Selain itu, menjadi sidang pengarang atau editor juga untuk satu jurnal oleh UMCDEL, Pusat Kajian Demokrasi dan Pilihan Raya Malaysia, Universiti Malaya. Jadi tugas-tugas rutin itulah menyibukkan situasi harian saya. Tapi itu tugas hierarki saya sebagai ahli akademik. Melihat kepada potensi rakyat di Malaysia, Awang Azman percaya bahawa tidak akan hilang Melayu di dunia kerana baginya masih ramai generasi yang serius mempertahankan budaya dan warisan dunia Melayu hingga kini. Oh, okey. Kena catat ni 1, 2, 3, 4. Jadi kalau anda lihat rutin tersebut, aktiviti saya membaca dan menulis dan menyelidik. Bila kuliah sudah saya atur, biasanya saya pergi ke lapangan. Kajian saya ada pelbagai. Kajian saya juga ada mengenai masyarakat Melayu di Sarawak, masyarakat pesisir di Sarawak. Kajian tentang ekonomi tani kepada ekonomi bentuk baru, tentang perubahan yang berlaku dalam masyarakat, hingga kepada budaya politik mereka. Untuk memahami politik, masyarakat harus dikaji untuk melihat lanskap politik yang baik. Kerana itu, Awang Azman sering dicari untuk memberi pandangannya terhadap politik di Malaysia. Dalam konteks keharmonian etnik ataupun kaum, saya lihat masyarakat Melayu Sarawak ini lebih terbuka. Saya kira keterbukaan itu disebabkan Sarawak mempunyai kepelbagai etnik. Ada Iban, ada Bidayu, ada Penan, ada Kelabit, ada Kenyah. Jadi dalam percakapan tersebut, masing-masing memerlukan antara satu sama lain. Malah dari segi politik juga, satu etnik saja tidak dapat mentadbir negeri Sarawak. Jadi mereka perlu bekerjasama antara satu sama lain dengan lebih rapat lagi. Ini merupakan keunikan Melayu Sarawak. Keterbukaan mereka, cara mereka berfikir, dan mereka tidak ada masalah dari segi hubungan etnik dan sebagainya. Dan kalau berlaku pun mungkin kalangan generasi baru yang barangkali kurang memahami budaya dan realiti sejarah yang berlaku. Ketekunannya bukan sahaja dipupuk, tetapi telah sebati di dalam jiwanya dalam mengkaji sosio-budaya Melayu, menjadikan dirinya seorang ahli akademik yang amat disegani oleh ramai orang. Saya juga terlibat menjadi beberapa penasihat kepada NGO tertentu. Jadi perjalanan ini saya kira sesuai dengan tugas akademik. Kalau saya bukan saja fokus nak menulis buku, tetapi juga menulis artikel kolom, berfungsi untuk menjalankan peranan sebagai public intellectual, maksudnya intelektual awam yang berhubung dengan masalah-masalah masyarakat, untuk memberikan pandangan tentang isu-isu semasa dalam masyarakat. Jadi peranan di universiti bukan saja berada selesa di Menara Gading, tapi pergi ke lapangan, mendapatkan data, mengetahui permasalahan masyarakat untuk diketengahkan, untuk dianalisis dan untuk diberikan rumusan dan kemudian dicadangkan kepada pihak-pihak tertentu, agensi-agensi tertentu dan pihak kerajaan supaya dapat membantu dari segi pengubalan polisi negara. Hari ini
saya akan membuat satu perjumpaan secara maya dengan pelajar PhD saya yang hampir selesai proses viva voce dan menunggu untuk convocation. Saya ingin bertanya kepada beliau tentang situasi politik Indonesia yang terkini. Sebab PhD beliau, tesis PhD beliau ialah tentang kempen Jokowi pada pemilihan presiden yang lalu. Jadi saya akan hubungi beliau. Beliau kini merupakan pembantu Komandan Rektor di Universiti Mulawaman. Jadi barangkali Pak Alam boleh kongsikan sedikit apa perkembangan politik di Indonesia sekarang ini? Okey, Prof. Ini sangat sedikit terpengaruh dengan kondisi kepulangan Habib Rizik dari Arab Saudi, Prof. Ya. Jadi pihak dari polis kerajaan, Pelajar-pelajar saya bukan saja daripada Malaysia tetapi juga pelajar-pelajar dari luar negara. Misalnya saya ada beberapa pelajar daripada Indonesia, kebanyakan mereka merupakan pensyarah di universitas di Indonesia yang membuat PhD dengan saya. Ada juga daripada Singapura, Brunei serta daripada China. Kajian mereka lebih kepada pelbagai. Itu daripada aspek sosial budaya, ada juga kajian tentang warisan, ada juga mengkaji tentang politik, misalnya kajian pemilihan presiden Indonesia Jokowi baru-baru ini, dan ada juga kajian mengenai isu pembangunan, khususnya pembangunan dalam kalangan masyarakat Melayu di Singapura. Jadi itu antara pelajar postgrad saya di Universiti Malaya. Kenapa saya pilih Dr. Awang? Semasa kelas, ijazah sarjana dulu, master lah. Dia mengajar saya satu subjek sosio budaya. Subjek dia saya tak pernah didedahkan sebelum ni sebab latar belakang saya budak bahasa Melayu. Jadi sains budaya ni adalah perkara yang baru bagi saya. Jadi kalau dalam kelas tu saya macam banyak nak tahu sebab kita memang tak pernah belajar teori sosio budaya ni. Bila kalau Dr. Awang sebut pun kita memang tak pernah dengar lah. Jadi bila saya tanya, saya angkat tangan, doktor saya nak tanya, Dr. Awang tak pernah cakap, banyak beliau orang yang sama tanya kan, dia tak pernah macam, bagi orang lain pula tak, dia sentiasa jawab soalan saya. Pasal teori yang saya nak guna dalam kajian saya, pasal cerita Melayu di Lebah Kelang. Jadi teori yang saya nak pakai adalah teori pilihan rasional. Betul kan, Prof? Satu lagi yang saya suka pasal Dr. Awang ni, kalau dia buat contoh katakanlah, teori ni kita tak pernah dengar kan. Tapi bila kita tanya, dia kaitkan dengan situasi sekarang. Contohnya masa saya belajar tu ada satu teori ni, teori pasal bunuh diri. Oh, saya baru tahu, oh teori bunuh diri ada rupanya. Jadi saya pun tanya dengan kajian-kajian, kan trend isu apa ni, Korea kan banyak bunuh diri kan. Doktor macam sering kaitkan, oh ambil daripada contoh ni, sinema ni. Jadi boleh, benda tu secara tidak langsung membantu pelajar untuk faham lagi. Kalau kita dengar teori saja kita tak faham. Tapi Dr. Awang pandai dikaitkan dengan orang macam ni. Oh, Kak awak tengok macam ni pula, orang ni macam mana. Jadi selepas ini kita akan berpeluang berjumpa Duta Besar Jepun, Mr. Oka Hiroshi, seorang yang sangat santun, berbudi bahasa tinggi dan sangat terbuka dalam apa-apa perbincangan. Membuat banyak lawatan akademik ke luar negara, menjadi pemeriksa di pelbagai universiti dalam dan luar negara, menjadi ahli panel pakar di pelbagai majlis antarabangsa, membuatkan Awang Azman dikenali dan sering berhubung dengan duta-duta dari luar negara untuk berkongsi pendapat dan bertukar pandangan. Thank you for coming. You also thanks for your give a good very hospitality. Thank you. Yeah.
this is my first time to live and work in Malaysia because I have spent most of my career in the Japanese Foreign Service in the Middle East. So I need someone who can help me understand the country, the society, and the people. So I have been looking for the appropriate persons, and then I met with the Professor Dr. Awan, and then we continued exchange of views. He gave us very much the useful and interesting advice. Then naturally the friendship developed between myself and the Professor Dr. Awan. So this is how we kind of make friends with him. Not far from our home. I think Sarawak is very much important for Japan because for instance, Japan is the largest export destination for the state of Sarawak. Japan is the fourth largest source of import for the perspective of state of Sarawak. So there is a very much strong trading partner relations between Japan and state of Sarawak. And also when it comes to investment, there are now 35 Japanese companies operating in the state of Sarawak. The ranging of fields like energy, producing LNG in cooperation with Petronas, or producing very much highly sophisticated electric appliances, providing for global supply chain networks, and also working in the very much traditional wood producing the areas. So the range of the fields you can find Japanese investment. So this is one of the give a strength to the Japan-Sarawak relations. Di sebalik ketekunannya dalam melakukan kajian, Awang Azman merasa bahagia apabila dia dan keluarga dapat meluangkan masa bersama menikmati hidangan enak makanan Sarawak untuk mengubat rindu keluarga di kampung. Dalam konteks pembahagian keluarga, biasanya pagi dan petang pada hari bekerja itu memang masing-masing ada kesibukannya, tetapi bila kita balik itu lazimnya pada maghrib hingga Isyak, biasanya kita berkumpul untuk solat berjemaah bersama. Kita juga pastikan waktu malam itu kita makan bersama. Hari Sabtu dan Ahad juga, walaupun hari Sabtu Ahad juga merupakan hari cuti sebenarnya, tetapi misalnya saya di Universiti Malaya mengajar untuk kursus postgrad. Jadi maknanya hari Ahad itu sekitar 2-3 jam diperuntukkan untuk kelas juga. Jadi saya pastikan untuk hari Sabtu tu biasanya kita akan masak menu-menu kesukaan. Misalnya lasar Sarawak, buat bubur pedas untuk mengingatkan kita bahawa kita ni asalnya orang Sarawak dan perlu ada jati diri ke arah tersebut. Sesuai saya sendiri sebagai pegaji budaya dan pegaji masyarakat. Dari segi perwatakan, suami saya ini merupakan seorang yang sangat simple, ya. Dari segi pergaulan, dari segi pemakanan, tempat makan, sangat santai. Dan itulah antara karakter yang saya suka. Dan satu lagi ialah dari tak terlalu serius. Walaupun dari aspek kerja memang suami saya seorang yang serius. Kalau dibuat artikel misalnya, kita tak boleh ganggu. Kita tak boleh ganggu, memang sangat serius dalam bekerja. Tetapi selepas waktu bekerja, seorang suami yang santai, suka buat lawak. Walau telah berada di puncak Menara Gading, dirinya tetap menyanjung tinggi asal-usulnya negeri Sarawak yang dicintai, membawa nama Sarawak, budaya dan warisan ke serata dunia.